Alhamdulillah kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sambungan kajian saya ke atas kajian keempat Ustaz Mohsin ya. Jadi saya buat video yang sederhana panjangnya supaya ia tidak terlalu membebankan. Jika saya mengulas semua isu doa yang cuba dibawa oleh Ustaz Mohsin, video ini akan menjadi panjang, mungkin lebih 30 minit dan mungkin ia akan memberatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Sekarang ni isu ketiga tentang doa yang dibawa oleh Ustaz Mohsin ialah beliau menerangkan bahawa kebanyakan orang, termasuk Salafi, berdoa dengan mengangkat tangan ketika antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, mengangkat tangan berdoa. Padahal beliau berkata tidak ada contohnya daripada Nabi SAW bahawa baginda mengangkat tangan ketika berdoa. Apabila beliau berkata tidak ada contohnya, dalam video sebelum ni pun tidak ada contohnya baginda berdoa selepas solat fardu, selepas solat sunat. Apa yang cuba dibawa, mesej yang cuba dibawa oleh Ustaz Mohsin adalah, kalau tak ada contoh, apakah berarti ia sesuatu yang bid'ah? Apakah ia berarti ia sesuatu yang sesat? Okay? Padahal ramai yang melakukannya, termasuk orang-orang Salafi. Jadi macam mana tu? Maka saya jawab bahawa sunnah Nabi SAW bukan sekadar contoh, bukan sekadar sunnah fi'liyah, tetapi juga sunnah qauliyah. Jika dalam bab itu ada sunnah qauliyah yang secara spesifik, yang secara terperinci menganjurkannya, maka ia sudah cukup. Walaupun tidak ada contoh daripada perbuatan Nabi, tetapi dengan adanya sunnah qauliyah, adanya sabda baginda yang spesifik tentang hal itu, maka ia sudah cukup sebagai dalil. Dan dalam bab ini, dalam bab berdoa di antara azan dan iqamat, ada sebuah hadis ya, dalam Musnad Ahmad daripada Anas bin Malik, hadis nombor 13174. 13174 dan ia dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas Musnad Ahmad, di mana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'ai la yuraddu bainal azani wal iqamati fad'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa tidak ditolak antara azan dan iqamat, maka berdoalah. Jadi sekali lagi ada sunnah qauliyah yang spesifik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa antara azan dan iqamat, maka berdoalah seperti mana anjuran baginda, meskipun tidak ada contohnya daripada baginda bahawa baginda berdoa pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan, okay, sikit sampingan. Pada pemerhatian saya, sebahagian orang, bukan semua, sebahagian orang, apabila mereka datang ke masjid, datang ke surau, mereka selepas azan, mereka sembahyang sunat qabliyah. Mereka sembahyang sunat qabliyah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, maghrib, isyak ya. Dan selepas itu, sementara menunggu iqamat, mereka sembang-sembang. Mereka sembang-sembang kosong. Ini tuan-tuan puan-puan adalah satu kerugian, kerana pada saat itu adalah satu saat yang mustajab doa. Okay? Sabda baginda tidak ditolak. Okay? La yuraddu, tidak ditolak doa di antara azan dan iqamat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, manfaatkanlah masa itu untuk berdoa. Manfaatkanlah masa itu berdoa, dan anda boleh berdoa di luar solat, selepas solat dan berdoa, ataupun solat sunat qabliyah anda itu, anda manfaatkan waktu sujudnya dan waktu tasyahud akhirnya untuk berdoa. Saya sendiri, amalan peribadi saya sendiri ialah apabila saya solat sunat qabliyah, ialah saya memperbanyakkan doa ketika sujud. Dan ketika tasyahud juga saya memperbanyakkan doa sampai orang tu iqamat. Bila iqamat baru saya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi saya manfaatkan doa pada masa itu dan saya manfaatkan doa di dalam solat. Jadi dua dalam satu ya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak berdoa selepas solat pun boleh, kerana ia memang waktu yang dianjurkan secara spesifik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini sekali lagi saya kehairanan.
Kenapa Ustaz Muhsin berhujah sedemikian? Apakah beliau tidak tahu tentang ilmu usul fiqh? Tidak tahu tentang sunnah-sunnah baginda? Sebab sunnah baginda bukan sekadar ada contoh tak ada contoh. Bukan sekadar sunnah fi'liyah. Tetapi ada juga sunnah qauliyah. Sehingga dalam sesuatu isu itu, sesuatu amalan itu, jika meskipun tidak ada contoh daripada baginda, tetapi ada anjuran yang spesifik. Bukan yang umum, yang spesifik. Maka ia sudah cukup sebagai dalil untuk kita mengamalkannya meskipun tidak ada contoh, meskipun tidak ada riwayat yang menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, manfaatkan masa antara azan dan iqamat untuk berdoa. Baik di dalam solat sunah qabliyah itu ataupun sesudahnya. Yang lebih baik ialah dalam solat sunah qabliyah itu sendiri ketika sujud, ya. Dan sekali lagi saya ulangi, bukan saja sujud yang terakhir, tapi sujud rakaat pertama. Okey, sujud pertama, sujud kedua. Rakaat kedua, sujud pertama, sujud kedua, kita boleh berdoa di situ dengan apa-apa yang kita nak. Kemudian bila duduk membaca tasyahud itu, boleh juga berdoa dan yang saya amalkan, doalah sampai iqamat. Kemudian beri salam dan masuk ke dalam saf. Kalau dah ada saf di depan memang bagus, ya. Jadi tuan-tuan, ini penjelasan saya tentang apa yang cuba diperhujahkan oleh Ustaz Muhsin tentang tak ada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal yang tak ada contoh itu ialah sunnah fi'liyah. Pada waktu yang sama dalam topik yang sama ada sunnah qauliyah yang secara spesifik, ya. InsyaAllah kita berjumpa lagi, kita sambung lagi sikit-sikit ya tuan-tuan puan-puan, jangan bosan. Banyak lagi video-video beliau yang saya akan ulas insya-Allah dan kita beri ulasan secara ilmiah. Yang dengan video-video ini saya berharap ia bukan saja dalam rangka menjawab atau mengulas kajian Ustaz Muhsin, tetapi juga dapat memberi manfaat tambahan secara umum tentang adab berdoa, masa berdoa dan sebagainya, ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.